Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula huraian bilangan sifat yang keempat yang wajib baginya ta'ala ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Pada video yang telah lalu kita telah membahaskan ataupun memperkatakan mengenai bilangan sifat yang ketiga yang wajib ataupun yang wajib ada di zat Allah Ta'ala, iaitulah sifat baqa. Baqa, arti baqa ialah kekal. Maknanya, makna baqa itu ialah tidak ada kesudahan bagi adanya Allah. Tidak ada akhir bagi adanya Allah. Ada yang tidak berhubung dengan tiada, ataupun barang yang tak terima hilang, dia panggil kekal, ataupun luput, hilang, barang tak terima hilang, dia terjemah ataupun kita panggil makna kekal. Itu untuk sifat yang ketiga, iaitulah baqa. InsyaAllah hari ini kita akan membahaskan pula satu lagi bilangan sifat, iaitulah sifat yang keempat yang wajib ada di zat Allah Ta'ala, iaitulah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Baik. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, terjemahnya ialah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Itu terjemahan daripada bahasa Arab, lafaz Arab kepada bahasa Melayu. Artinya, arti mukhalafah bersalahan itu ialah apa yang ada pada Allah Ta'ala itu tidak boleh ada pada makhluk. Dengan kata lain, Allah Ta'ala tidak boleh sama ataupun serupa ataupun semacam dengan yang baharu, yakni makhluk. Itu dia panggil bersalahan. Tidak boleh menyerupai sesuatu ataupun diserupai sesuatu sekali-kali, sama ada pada zatnya Ta'ala ataupun sifatnya Ta'ala, dan juga pada perbuatan Allah Ta'ala. Makna kata bersalahan ni tak sama langsung dengan makhluk. Nak buat bandingan tak boleh. Bersalahan ni dengan maknanya Allah dengan makhluk tu tidak sama sekali-kali. Allah bukan makhluk dan makhluk tu memang bukan Allah lah. Bukan, sebab makhluk, apa yang ada di makhluk itu adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Mana kata sifat makhluk itu atau zat makhluk adalah mustahil ada pada zat Allah Ta'ala. Itu dipanggil bersalahan. Adapun makna bersalahan mukhalafah itu ialah la yumathiluhu syai'un minal makhluqati la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Itu makna mukhalafah. Apa dia? Tidak menyamai akan Allah Ta'ala oleh sesuatu daripada segala makhluk. Tidak, la fi dhatihi, tidak pada zatnya, tak sama pada zatnya Allah. Wala fi sifatihi, dan tidak sama pula pada sifatnya sifat Allah. Wala fi af'alihi, dan pada segala perbuatannya Allah. Tak sama sekali-kali. Tak boleh sama. Sebab Allah tu khaliq
Makhluk ni baru, makhluk ni ialah baru ada, dengan makna baru diciptakan. Allah Ta'ala ni mendahului atasnya lainnya, makna kata Allah Ta'ala ada pada azali lagi, kita ni baru ada. Itu maksud dia bersalahan. Kalau macam tu, fallahu ta'ala mukhalifun likulli makhluqin, maka Allah Ta'ala itu mukhalifun, bersalahan ia bagi tiap-tiap makhluk. Tiap-tiap makhluk yang ada di alam ini, di muka bumi ini, tak kiralah sama ada alam nyata ke atau alam ghaib, tak sama. Allah Ta'ala tak sama sekali-kali dengan segala makhluk yang ada ni. Apa dia? Min insin, daripada segala manusia, wa jinin, dan jin-jin, wa malakin, dan segala malaikat, wa ghairihan, dan lainnya. Makna kata Allah Ta'ala tidak sama dengan tiap-tiap makhluk. Itu. Maka jikalau Allah tak sama, fala yasihu ittisafu ta'ala bi awsafil hawadithi, maka tidak sah oleh bersifatnya Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat yang baru, min masyin, daripada berjalan, wa qu'udin, dan duduk, wa jawarihin, dan apa jawarih, yakni segala anggota-anggota tubuh badan. Tu kesalahan macam tu. Kita nak kena faham nama tu lah, insya-Allah. Dan tu qadar muqaddimah yang secara umum. Baik, itu dia panggil mukhalafah, lafaz mukhalafah. Hawadith, apa tu hawadith? Ayil makhluqati, ialah segala makhluk-makhluk. Itu dia panggil takwil kat situ. Al makhluqati ialah segala makhluk-makhluk. Itu. Apakah itu makhluk? Itu tanda soal ya kan. Apakah itu makhluk? Di sini kita nak jawab sikit. Makhluk ni ada ia, kena jadi. Tu makhluk, sifat makhluk. Lepas tu ada ia didahului dengan tiada. Tu makhluk lah. Ada ia didahului dengan tiada. Macam kita ni lah, dulu kita tak ada, dan ni ada, dan kemudian pula lagi akan datang kita akan tak ada balik. Itu adalah sifat makhluk. Yang ketiga, ada berhajat ia kepada yang menjadikan akan dia. Betul? Kita ni berhajat kepada yang menjadikan akan kita. Siapa dia? Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Kalau Allah Ta'ala tak hendak menjadikan kita, maka kita tak akan ada di dalam alam ini. Itu dia kata berhajat, tu berhajat kepada Tuhan, yakni Tuhan yang menjadikan akan kita. Dan yang keempat, ada permulaan bagi adanya, itu adalah makhluk. Itu dia panggil makhluk kan. Adapun Allah Ta'ala itu bersalahan dengan makhluk. Macam mana? Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Apa qidam? Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan bagi adanya. Ada Allah, tak ada mula. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Jadi makna kata Allah Ta'ala itu ada pada azali lagi. Tu kita ni baru ada saja. Tak kiralah makhluk mana pun Allah Ta'ala ciptakan, mesti ada permulaan dan perakhiran. Itu beza antara makhluk dan khaliq. Seterusnya, hari ini kita nak membahaskan sedikit mengenai tanda-tanda baharu ataupun makhluk. Ini hawadith. Sebab apa? Untuk kita nak mentanzihkan Allah Ta'ala itu, kita kena kenal dulu siapa itu makhluk, apakah itu makhluk, dan apa itu khaliqan. Untuk kita mensucikan atau mentanzihkan zat Allah Ta'ala itu, maka seharusnya sewajibnya kita kenal akan sifat-sifat makhluk ataupun sifat-sifat baharu. Di sini kita akan berbincang ataupun kita berbahas serba sedikit antaranya tanda-tanda baharu itu. Baik, yang pertama ialah ada dijadikan, yakni ada ia yang makhluk didahului oleh tiada. Itu adalah makhluk lah. Macam mana? Setiap yang kena jadi itu ialah baru. Setiap yang kena jadi, setiap yang dijadikan yang ada di alam ini ialah baru. Makna kata berhajat ia kepada yang menjadikan, dipanggil itu baharu. Macam mana? Contohnya macam diri kita ni sendirilah.
Dulu kita tak ada, tapi sekarang ni kemudian ada, dan lagi akan datang tak ada pula. Itu dia bagi ada yang kena jadi. Itu nisbah kepada makhluk lah, cara umum lah. Contohnya tu bagi mudah faham saja. Malah besar Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tu ada Allah Ta'ala tu tak kena jadi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam, tidak ada awal baginya. Allah Ta'ala tu mendahului atas yang lainnya. Makna kata Allah Ta'ala tu ada pada azali lagi. Tu Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita kenal makhluk, maka kita akan kenal Allah. Kenal Allah. Kita kenal ciri-ciri makhluk ataupun tanda makhluk, maka kita akan kenal Allah melalui ilmu tauhid inilah. Tu yang pentingnya kita kenal makhluk. Itu yang pertama. Antara yang lain lah, yang kedua itulah adanya makhluk ini disusun daripada suatu. Macam mana? Kita cerita sikit. Setiap yang baharu itu dijadikan oleh suatu. Makna kata dia panggil asal kejadian dia. Makhluk yang Allah Ta'ala jadikan ni mesti berasal daripada sesuatu, unsur. Tu unsur. Contoh, suatu unsur. Tidak ada suatu benda, sama ada benda yang nyata ataupun gaib, yang tidak dijadikan oleh dari suatu. Tak ada. Sebab kita ni baharu, maka kita ni dijadikan oleh Allah dengan sesuatu. Contohnya, contoh seperti malaikat. Malaikat dijadikan daripada unsur nur ataupun cahaya, kan? Adapun iblis pula dijadikan daripada api. Itu unsur kejadian tu. Itu untuk yang alam gaib. Dan untuk alam nyata macam kita manusia dijadikan daripada unsur tanah. Itu makhluk. Adapun zat Allah Ta'ala bukan disusun daripada suatu, tak. Sebab Allah Ta'ala, zat Allah bukan jirim dan jisim. Tadi kita cerita sikit bab jirim kat sini dah. Baik, kita lalu secara pintas lalu saja. Baik, antara tanda-tanda yang lain pula, iaitulah adanya makhluk itu menerima perubahan. Itu bagian baharu. Apa dia? Setiap yang baharu mesti ada kesudahan. Tu asal mulanya tak ada. Macam contoh macam kita ni lah, asal tak ada pun, kemudian menjadi ada, kemudian pula tidak ada kembali. Tu setiap daripada tak ada kepada ada, dan tak ada tu dia panggil perubahan lah. Perubahan masa, kan? Itu perubahan, dia panggil nisbah perubahan. Itu keadaan baharu itu sentiasa berubah-ubah. Itu dia panggil makhluk. Misal macam mana? Contohnya macam muda menjadi tua. Muda jadi tua tu panggil perubahan tu. Cantik menjadi buruk. Mula cantik, muda cantik lah. Tua-tua bukan cantik kot, buruk lah. Macam tu. Hidup menjadi mati. Itulah kita panggil perubahan-perubahan. Itu adalah sifat makhluk sebenarnya. Itu antara tanda yang ketiga. Dan seterusnya ialah adanya makhluk berjirim. Ni jirim, nak cerita sikit apa itu jirim. Jirim, artinya jirim itu ialah mengambil lapang ataupun qadar tempat mengikut saiz dia. Itu dia panggil jirim. Kadang-kadang kita dengar jirim, apa tu jirim, Ustaz? Ni jirim. Jirim tu mengambil lapang atau qadar tempat mengikut saiz dia. Contohnya macam kitab yang ada kat atas meja saya ni lah. Kitab ni dia mengambil qadar lapang dia saja. Dia panggil ruang yang dia ambil tu ikut saiz dia saja. Itu dia panggil jirim. Adapun saya ni jirim juga. Saya ambil tempat di sini untuk saya. Kan? Orang lain tak boleh ambil dah. Kalau saya duduk, orang lain tak boleh ambil. Itu dia panggil jirim. Adapun Allah Ta'ala tu, zat Allah bukan jirim macam ni. Bukan jirim dan bukan jisim. Bukan macam kita, tak sama, mukhalafah. Tak sama sekali-kali. Itu. Bila kita faham akan bahawasanya kita kenal akan tanda-tanda makhluk, maka kita dapat mentazihkan zat Allah Ta'ala daripada sifat-sifat mustahil yang ada pada makhluk. Itulah sifat yang mustahil. Apa sifat mustahil? Sifat yang ada di makhluk itu adalah sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Apa yang ada di makhluk itu adalah mustahil ada di zat Allah Ta'ala sekali-kali. Tak boleh ada. Walaupun sebesar zarah pun tak boleh. Kalau ada, dia jadi mumatsalah, menyamai bagi yang baharu pula. Maka bila baharu, maka ada yang menjadi akan dia pula, dan lazim oleh tasasul pula. Lebih kot tu. Macam tu. Kita dah faham dah. Seterusnya, tanda-tanda lain adalah arad.
apa arat? Sifat bagi jirim ataupun makhluk tu sendiri. Arat ni apa arat? Sifat bagi jirim. Arat ni dia panggil tidak boleh berdiri dengan sendiri dah. Sifat maqama bi ghairi, barang yang berdiri dengan lainnya. Ada dia kena tumpang kepada, berhajat kepada zat. Dia tak boleh ada sendiri dah, tak boleh. Dia kena tumpang pada zat. Dia panggil itu, dia panggil sifat. Kan? Bila dia kena tumpang, maka dia berhajat kepada zat. Itu dia panggil sifat. Dan sifat arat ni tidak kekal pada zaman yang kedua. Itu dia panggil arat, kan? Baik, arat ni kalau kita nak kenal arat ni, ada di diri, boleh dapat daripada panca indera kita yang 5. Macam mana? Pertama, melalui lihat. Kita boleh lihat dengan mata kita. Apa kita boleh lihat? Macam warna-warna yang ada di, tak kiralah, di barang-barang. Warna biru yang ada dekat bola ke, hijau yang ada dekat bumbung ke, ataupun putih kat dinding ke, maka semua dia panggil arat, warna. Ataupun bentuk-bentuk. Bentuk kita ni petak 4 segi, 3 segi, bulat dan sebagainya, tu pendek panjang dia panggil bentuk. Itu nisbah kepada arat. Itu boleh tengok dengan boleh lihat. Maka itu adalah sifat makhluk sebenarnya. Adapun Allah Taala, sifat Allah bukan arat, bukan berwarna, bukan berbentuk-bentuk. Tu dia panggil arat. Tu yang pertama. Yang kedua, boleh disentuh. Macam mana? Panas sejuk. Tu sifat makhluk. Panas sejuk tu sifat bagi makhluk macam kita ni sebagai pada alam yang Allah Taala jadikan, sifat kita lah. Dan Allah Taala tu tak bersifat dengan panas. Bukan sifat Allah panas sejuk, tak. Sebab sifat Allah bukan arat. Itu. Yang ketiga, boleh dirasai. Macam manis ada kat gula, masin ada kat garam, pedas ada kat cabai tu. Dia panggil arat juga. Itu adalah sifat makhluk sebenarnya. Kalau kita faham, benda tu adakah makhluk, bukan pada sifat Allah. Sebab Allah Taala tak bersifat dengan pedas, tak bersifat dengan masin dan manis dan sebagainya. Itu adalah arat, sifat makhluk. Khususnya boleh didengar. Itu arat juga. Mendengar apa? Suara. Itu arat juga. Dan terakhir ialah cium. Yakni wangi, bau busuk, masam tu adalah arat. Ini sifat bagi makhluk. Itu bukan sifat bagi Allah. Sebab apa? Sebab wangi, bau busuk, masam ni ialah arat, bukan yang tu arat. Ini yakni terkena kepada yang ada pada makhluk sahaja, tidak ada pada Allah Taala. Sebab Allah Taala tu sifat dia bukan arat. Macam mana? Wallahu alam, kita tak tahu. Itu pentingnya kita kena belajar. Bila kita tahu antaranya ciri-ciri makhluk ni, maka kita apabila didatangi oleh lintasan khawatir daripada syaitan yang mengatakan bahawa Allah bagian-bagian, Allah ni macam berjisim ke ataupun daripada atas dan sebagainya, maka kalau kita faham, maka kita dapat menafikan, mentanzihkan benda-benda yang mustahil ada di zat Allah Ta'ala itu, iaitu sifat-sifat makhluk itu. Kita dapat mensucikan Allah Ta'ala. Itu penting dah. Dan kalau kita mensabitkan pula, maka dia boleh merosakkan akidah kita. Itu. Sebab tu kita kena faham sungguh-sungguh. Bila kita kena makhluk, maka kita akan kena Allah. Macam tu. Khususnya jisim. Apa jisim? Suatu perkara yang boleh dikerat, dibelah bagi. Jisim ni terjadi dua unsur, iaitu jirim. Dua jirim jadi jisim lah. Jisim besar kepada jirim. Jisim ni dia boleh kerat-kerat. Contohnya macam kayu. Badan kita ni pun dia juga jisim. Jirim lagi jisim. Boleh kerat kan? Boleh. Kayu boleh kerat? Boleh. Batu? Boleh. Yang mana boleh kerat dia panggil jisim. Itu zat. Itu zat tu zat makhluk. Allah Ta'ala bukan zat Allah bukan jisim. Tu. Bila kita faham, maka kita dapat mentanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat mustahil ini. Sebab bila syaitan datang ganggu, maka kita dapat menafikan. Sebab kita dah faham dah. Sebenarnya berjihad, yakni berpihak-pihak lah. Apa pihak? Yang mempunyai suatu perkara yang mempunyai hadapan ataupun belakang ataupun kiri kanan atas belakang, semua itu adalah itu sifat makhluk. Bukan sifat Allah. Allah bukan di belakang, Allah bukan di depan, Allah bukan di kiri kanan sebagainya, bukan. Sebab itu adalah sifat makhluk. Allah tak sama sekali dengan makhluk.
Itu. Dan masa pun sama juga. Seperti siang, malam, siang, pagi, petang tu Allah Ta'ala tak takluk dengan masa. Itu adalah semuanya itulah sifat-sifat makhluk. Jadi apabila kita tahu sabar sikit mengenai tanda-tanda baru, maka kita dapat mentanzihkan zat Allah Ta'ala daripada sifat-sifat mustahil yang ada pada Allah Ta'ala. Sebab kalau kita tak kenal Allah, maka kita akan mensabitkan perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat-sifat baharu kita letak dekat zat Allah Ta'ala. Maka ketika tu i'tiqad kita tak sah, sebab kita mencampur antara sifat yang mustahil bagi Allah, iaitu sifat makhluk, kepada Allah Ta'ala. Tu sebab itulah kita wajib kita kenal akan tanda-tanda baharu ataupun makhluk. Qadar itu saja kita ingat perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.